قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya pada sebelah malam dan pada satu waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah dititik, yang telah menjadi simbol kekuatan dan keagungan Sulaiman alaihi salam. Pada keseluruhan perjalanan itu, dari masjid ke masjid, dari Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, telah kami lindung, telah kami jaga, telah kami pelihara dan kami berkati keseluruhannya, bagi kami menunjukkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Tuan Imam Ustaz Hafiz Hakimi, sahabat saya, pimpinan masjid dan kuasa pengurusan pentadbiran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan penggerak, pimpinan penggerak, penjaga rumah Allah, penjaga amanah Rasulullah, penyusun pengimarah rumah Allah, muslimin dan muslimat, para jemaah muhibbin, para pencinta Rasul, para pencinta sirah, para pencinta sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Aku beriktikaf dalam rumah Allah ini, duduk seketika, sunat kerana Allah. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami, wabil islami dina, dan Islam itu sebagai GPS, panduan dan juga pedoman perjalanan rujukan kami, sandaran kehidupan. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami juga redha Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk, sebagai panduan dan pedoman, sebagai utusan Allah azza wa jalla, rasul, khataman nabiyyin, sayyidul mursalin. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala, detik dan ketika ini antara tujuan kehidupan ini tuan-tuan adalah satu perjuangan untuk menambah paling kurang satu kebaikan. Kehidupan ini juga adalah satu perjuangan untuk mengurang satu keburukan paling kurang. Dan perjuangan hidup ini adalah untuk memaknai sebuah rasa dan merasai sebuah makna. Terlalu banyak yang nikmat yang Allah telah limpah dan curah, tetapi tak ramai manusia yang mampu memaknai sebuah nikmat dan menikmati sebuah makna nikmat. Ada orang telan layan nikmat tapi dia tak rasa itu sebagai nikmat. Dia tak dapat rasa sebuah erti dan makna sebuah kehidupan, sebuah kekuatan, sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, sebuah peluang yang Allah beri. Antara orang yang paling tinggi darjatnya adalah orang selain daripada takwa, orang yang paling bisa merasai erti dan makna sebuah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan jentikan dan suntikan pada hati dan jiwa yang telah layu. Mudah-mudahan akan disegar bugarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayo tuan-tuan, kita memberikan fokus sepenuhnya untuk isu yang bukan baharu
tetapi telah pun berlaku semenjak kewujudan umat Yahudi 2000 tahun yang lampau. Kita ingin melihat, ingin menyorot dan menekuni serta mentadaburi sebuah perjalanan, sebuah pengkisahan dan sebuah kajian yang disebut dalam hadis-hadis akhir zaman, tidak juga ketinggalan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, pengkisahan tentang bangsa-bangsa yang terkuat menguasai dunia, yang Allah menggilirkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara bangsa-bangsa yang akan bertarung dunia, yang bangsa-bangsa yang menguasai dunia, bangsa-bangsa utama yang akan memimpin kekuasaan setiap inci ruang dunia ini, dia ada 4 bangsa utama. Yang pertama dimulakan daripada leluhur Nabi Allah Ibrahim melahirkan 3 isteri. Daripada 3 isteri pertama melahirkan bangsa Ishak dan Yakub, melahirkan bangsa Rom dan juga Yahudi. Rom Eropah, Rom Timur, Rom Barat, dan juga Yahudi daripada keturunan Nabi Yakub. Isteri pertama melahirkan 2 keturunan, iaitu bangsa Rom dan bangsa Bani Israel atau Yahudi. Daripada jalur leluhur isteri kedua, Siti Hajar melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab ini diberikan tanggapan oleh Yahudi, bangsa yang mesti disembelih. Sebab Nabi Ismail yang memulakan kehidupan bangsa Arab, the CEO, the pioneer, orang yang memula dan mengasaskan kehidupan bangsa Arab, adalah lahir daripada peristiwa Adbahuk, hampir disembelih. Dan Nabi Muhammad juga adalah bangsa Arab yang hampir disembelih ayahnya. Maka Yahudi mengatakan bahawa bangsa Arab mesti disembelih. Maka itu signal pertama untuk mencapai dan menggapai tujuan perkongsian kita malam ni, untuk melihat kenapa dan mengapa berlakunya krisis antara Yahudi dan juga bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia. Kerana Yahudi beranggapan bahawa bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia mesti disembelih. Sejarahnya di situ. Daripada leluhur isteri ketiga melahirkan kaum Madian. Daripada leluhur kaum Madian melahirkan bangsa Jawi ataupun Bani Timur. Daripada Bani Timur itulah melahirkan bangsa Melayu. Maka Rom, Yahudi, Arab dan Melayu akan menjadi 4 bangsa utama yang akan melalui suka duka, tangis tawa, yang akan memimpin dunia ini, yang akan bertemu dan bertempur dalam ruang lingkup yang disebut sebagai World War III, ataupun dalam kitab Al-Fitan disebut, tuan-tuan, Malhamah Al-Kubra. Maka peperangan dan pertempuran 4 bangsa ni, dunia kiamat takkan berlaku. Nak tengok kiamat ni, nak tengok akhir zaman Imam Mahdi muncul, tengok gelagat dan situasi semasa 4 bangsa utama dunia ni. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan memberikan kita sebagai mukadimah untuk masuk ke tajuk krisis Israel dan Palestin. Tuan-tuan, jom kita berkenalan seketika. Muslim Nabi Muhammad, satu bumi yang disebut oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi, Al-Aqsa. Aqsa dari segi bahasa disebut jauh. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Surah Yasin ayat 20. Jaa'a min aqsal madinah. Aqsal Madinah dalam surah Isra yang saya bacakan awal tadi, Haram, Masjidil Haram dan Aqsa. Dalam ayat Yasin, Aqsa dan Madinah. Maka ada beberapa perkataan Madinah, Mekah, Aqsa digabung dalam ayat-ayat yang berbeza. Nak bagi tahu bahawa hampa, wahai umat bertam, tolong bagi perhatian kepada 3 bumi ini, 3 masjid ini. Maka 3 masjid utama dunia. Yang pertama disebut hadis-hadis akhir zaman dan juga hadis-hadis sirah nabawiyah yang kita sudah maklum, siapa yang solat di Masjid Haram 100,000 ganjaran, 1000 ganjaran untuk Masjid Nabawi. Dan antara riwayat lain mengatakan, tuan-tuan, Muslim alaihi Muhammad, dalam Imam Qurtubi dalam kitab Asyratus Sa'ah, Dr. Yusuf Wabil mengatakan bahawa antara hadis yang ditemui, antara riwayat mengatakan pandangan siapa yang solat di Masjidil Aqsa akan mendapat 500 ganjaran, 100,000 Mekah,
1000 di Madinah, 500 di Aqsa. Grade darjat mengikut 3 masjid utama dunia. Itu sebagai mukadimah. Ayo tuan-tuan saksikan di layar kaca. Jom kita tengok siapa yang tak pernah sampai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan. Malam ni kita sampaikan hati kita sebelum kaki kita akan disampaikan oleh Allah. Tuan-tuan, kompleks Masjidil Aqsa itu sendiri adalah terdiri daripada beberapa komponen. Masjidil Aqsa bukan hanya masjid yang ada kubah emas ataupun golden ataupun kubah Dome of the Rock yang ada beberapa komponen yang kita nampak emas tu. Ramai orang menganggap bahawa Masjidil Aqsa ni masjid yang kubah dia emas. Bukan, itu sebahagian, is a part of. Yang dikatakan Masjidil Aqsa ni yang semua benda yang berada dalam tembok emas kuning tu. Nampak? Maka semua dalam tembok ini dikatakan itulah kompleks Masjidil Aqsa. Maka barang siapa yang solat di dalam mana-mana tanah, mana-mana angle, mana-mana penjuru, mana-mana ruang, itulah yang diberikan satu manifesto ketika mana hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Al-Ash sallallahu alaihi Muhammad. Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah berkata, Nabi pernah bersabda ketika Nabi Sulaiman, tuan-tuan, permulaan kekuatan, ketinggian dan kemuliaan cerita tentang Palestin ni, zaman kegemilangan dia adalah zaman pada kerajaan raja atau Nabi Sulaiman yang membangunkan Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa, yang mengikut pandangan dan kitab lama Old Testament Yahudi mengatakan bahawa istana Dajjal sedang berada di bawah kompleks Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman. Jadi antara misi dan misi penaklukan Zionis Yahudi ke atas Palestin adalah untuk mengangkat kembali istana Tuhan mereka yang ditimbus zaman berzaman di bawah Dome of the Rock, di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa. Maka kena tawan Baitul Maqdis untuk mengangkat istana Tuhan. Sebab Dajjal, tanah ni Dajjal nak keluar dah, Dajjal dah on the way dah. Itu pandangan orang Yahudi. Maka by crook, kok mana pun kita kena tawan Palestin. Sebab apa? Sebab ini akan menjadi istana Tuhan kita, Dajjal. Muslimin dan muslimat, Kubah kalau kita tengok tuan-tuan, pertamanya sallallahu alaihi Muhammad dimulakan dengan Masjid Al-Qibli. Kalau tuan tengok yang sebelah kanan bawah, sebelah kiri tu, Masjid Al-Qibli tu disebut sebagai, dia ada 3 nama. Itulah poin asas dia. Masjidil Aqsa, Masjid Al-Qibli ataupun Jami'ul Aqsa. Masjid kiblat pertama umat Islam. Zaman berzaman sebelum Allah mewahyukan zaman Nabi Muhammad ditukar fawalli wajhaka syarrul Masjidil Haram. Bermula zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad dan ke bawah. Maka semua solat dan semua kiblat adalah terarah dan berpandu kepada Masjid Qibli. Maka this is our first direction kiblat. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Qiblatain, akan ada 2 mihrab. Sini satu, sini satu. Sampailah ada 2 mihrab. Satu menghadap Palestin, satu menghadap Haram. Bismillah bismillahirrahmanirrahim. Maka itu komponen pertama. Komponen yang kedua dipanggil Masjid Buraq. Masjid Buraq ni tuan-tuan, di kawasan ini disebut dalam hadis-hadis. Antaranya yang saya bawakan tadi dalam kitab Asyaratus Sa'ah. Sallallahu alaihi Muhammad dikatakan bahawa tuan-tuan, Masjidil Aqsa ini dia ada satu komponen yang dinamakan Buraq Wall ataupun Masjid Buraq, di mana Nabi menambat. Nabi was tied the Buraq pada tali ataupun pada batu yang berada di sebelah kiri. Maka disitulah Buraq ditambat ketika perjalanan Isra sebelum Nabi bergerak ke Dome of the Rock, Qubatul Sakhra. Qubatul Sakhra tu, kubah imah itu, di bawahnya tuan-tuan Imam Abu Bakar sallallahu alaihi Muhammad, Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama yang lahir pada 1076 Masihi, yang telah membahaskan kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan bahawa ketika dia ziarah turun ke kubah emas itu, turun ke bawah, dia nampak batu yang hanging, yang tergantung, yang tak ada satu komponen pun yang pegang, yang asal daripada Nabi step on, Nabi naik ke atas batu tersebut sebelum di mi'rajkan ke langit.
Jadi Yahudi menumpang keberkatan beberapa anbiya dan nabi-nabi di sini. Dan Nabi Yahudi juga klaim bahawa ini adalah tanah mereka. Muslimin dan muslimat yang disebut sebagai Promised Land. Lagi apa tuan-tuan yang ada kat sini, kita tengok secara ringkas. Golden Gate sebelah kanan dia panggil pintu ataupun pagar emas. Mengikut eskatologi Kristian, mengatakan bahawa kepercayaan orang Kristian akhir zaman mengatakan bahawa ketika turunnya Nabi Isa akan turun ke bumi Baitul Maqdis melalui pintu tersebut, dan sehingga hari ini pintu ini ditutup. Muslimin dan muslimat, apalagi yang ada pada ruang yang ada kita sebut sebagai kompleks Masjidil Aqsa, sallallahu alaihi Muhammad, kawasan ini disebut Dome of the Chain. Tepi kubah emas tu dia panggil kubah silsilah yang menjadi center point kepada kompleks Masjidil Aqsa, titik tengah. Inilah yang dikatakan tuan-tuan, tepi buruk wall tu dia panggil hopping wall, dinding ratapan. Orang Yahudi terpecah kepada dua. Okey, tuan-tuan, bagaimana Palestin boleh mengaku, bagaimana Zionis Yahudi boleh mengaku Palestin ini dia apa punya? Sejarahnya ringkas. Bukan sejarah ringkas, sejarahnya panjang. Saya ringkaskan. Ketika Nabi Musa selamatkan 12 suku kaum kabilah Bani Israel daripada Fir'aun. Okey. Satu terselamat dari Fir'aun. Yang kedua, mereka manusia yang terbelah yang diselamatkan oleh Allah daripada 12 laluan yang Laut Merah terbelah tu. Faqul nadrib bi'asakal bahr, dalam surah Al-Baqarah Allah selamatkan Bani Israel Yahudi yang follow Nabi Musa selamat. Maka Bani Israel Yahudi terpisah terselamat dari dua kemungkaran dan kebinasaan. Satu Fir'aun, yang kedua laut yang akan menelan mereka. Tumpang keberkatan kemuliaan Nabi Musa selamat. Ketika sampai ke seberang tuan-tuan, nak pergi ke Madian, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Musa kumpulkan 12, disebut sebagai 70,000 Bani Israel Yahudi, 12 kabilah keturunan. Dan ketika ini Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel. Ada ketika tuan-tuan, Yahudi ni Allah panggil dalam Quran dengan menggunakan 3 panggilan. Yang pertama Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bila Allah sebut tentang nikmat, Allah guna Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat nikmat hampa tu banyak. Hampa hidup 123,988 Nabi lahir dari keturunan mereka. Maka Yahudi rasa kemah, bangga, action, ketegak, apa lagi? Action lah. Sebab kami ni nabi-nabi bangsa kami kot, excuse me. Maka dia berjalan dengan kesombongan. Sebab nabi-nabi majority bangsa dia hanya 4 orang saja bangsa nabi berbangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad. Majority mostly semua Bani Israel. Yang kedua, nama Yahudi Allah guna Ahlul Kitab. Bila cerita tentang agama, Allah menggunakan ya Ahlul Kitab, merujuk kepada Yahudi. Dan panggilan Yahudi yang ketiga dinamakan Yahudi. 8 kali Allah sebut dalam Quran. Bila cerita tentang bangsa, Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta Yahud. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan boleh follow faham Okey, ketika Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa ajak pergi Palestin. Ni sejarah dia ni. Kanaan, tempat Nabi Ibrahim tu. Okey. Nabi Musa kata, ni kita ni dah selamat dah ni. Kita sudah bebas dari Firaun. Hampa jom ikut aku, jom ke Palestin, Promised Land, tanah yang dijanjikan. Ketika itulah tuan-tuan, yang kata Yahudi ni, yang tak nak percaya, yang talam bermuka-muka, yang orang yang memang mudah mengkhianati, pagi beriman, petang kafir. Pagi dia sokong, petang dia boikot. Pagi dia puji, petang dia keji. Pagi dia ajak, petang dia ejek. Ini yang katakan Yahudi ni. Musuh dalam lipatan, gunting dalam lipatan, musuh dalam
Selimut, api dalam sekam. Ni Yahudi. Baru tak sat yang hang Allah selamat, hang tengokkan mukjizat Nabi kan. Hang tengokkan zalika min ayatillah. Sepatutnya logik akal iman hang bertambah. Tetapi tuan-tuan, dia boleh lawan Nabi Musa. Wahai Musa, hang nak pi Palestin, hang pi. Kami tak mau follow sebab di Palestin tu ada bangsa lain. Sebab kami takut, hang pi dulu, hampa pi dulu. Kalau jadi apa-apa pun hampa tanggung dulu. Dia sanggup menghantar Nabi Musa. Kalau jadi apa pun hang dulu kena. Akhirnya depa buat apa tuan-tuan? Berpisah dan berpecah. Maka depa tak follow ingkar arahan Nabi. Yang tak follow inilah tuan-tuan dipanggil Yahudi diaspora. Bertebaran seluruh dunia, Afrika, sehinggalah sampai ke Jalan Yahudi Pulau Pinang. Jangan terkejut, Penang pun ada Yahudi. Telah ditukar kepada Jalan Sultan Zainal Abidin. Jalan Zainal Abidin ke? Dan di situ ada perkampungan dan ada perkuburan Yahudi. Tapi saya tak sebut itu ada kaitan dengan Zionis. Yahudi ni banyak bangsa, suku kaum. Kita kan 12 kabilah. Yang tu kita cerita lain. Mai mana Yahudi sampai kat Penang? Siapa yang bawa mereka? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, balik cerita ni. Ketika mereka menjelajah dan tinggal Nabi tuan-tuan sampai hati, bangsa inilah tuan-tuan yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis, diasaskan oleh Theodor Herzl. Bangsa Zionis, bapa kepada Zionis, ketika melawan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa weh, hampa kena cari tanah weh, kita kena cari negara kita, dan negara kita adalah Palestin, sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi weh. Oh dia. Ni Yahudi tengok. Cuba tengok ada Yahudi. Sat seorang Yahudi tengok. Berani Jangan nak tembak kamera ni. Wahai Yahudi nak abak mai sejarah dia, negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni hampa baru nak mengaku kata Palestin tu negara hampa. Yang time waktu orang suruh pi masuk, hampa tak mau pi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil Yahudi ni. Itu sejarah dia, kenapa dia claim. Dia buat claimant bahawa Palestin tanah dia. Muslimin dan muslimat. Okey, sejarah. Jom tengok tuan-tuan. Palestin ini, sallallahu alaihi Muhammad, telah dibebaskan. Dia banyaklah suka duka. Nak bahas tajuk ni dia bersiri. Ada orang buat seminar. Jadi setakat ruang yang ada, sejarah dia, Yahudi pernah dikuasai oleh kerajaan Assyria, peristiwa Holocaust Nazi Jerman, zaman Hitler, panjang. Cuma saya ambil tuan-tuan, Islam pernah menguasai dan memenangi bumi Palestin, Baitul Maqdis buat kali pertama pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, 638. Ketika Saidina Umar masuk, tuan-tuan, masuk ke Palestin untuk mengambil daripada kerajaan Rom, perang salib pertama, ambil kunci masuk, maka Saidina Umar tuan-tuan melalui pintu yang dilalui oleh pintu dia panggil The Moroccan Gate. Nampak bawah sekali belah kiri tu, Gate Morocco. Itulah laluan yang dilalui oleh Saidina Umar, kerana laluan itu juga dilalui oleh Nabi ketika sampai dari Masjidil Haram sebelum menambat Buraq naik ke Mi'raj. Maka laluan itu Saidina Umar lalu, follow laluan Nabi. Dia panggil laluan sunnah. Kita kalau pergi masuk laluan Moroccan Gate, itu laluan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 88 tahun macam berulang alik, berulang kembali. Baitul Maqdis kembali ke tangan orang Rom. Sehinggalah tuan-tuan 1099 penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan salib. 1099
Sehinggalah lahir seorang pemimpin sultan anak muda, legend, warrior, usia baru 24-25 tahun, memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish, dinasti Ayubiyah yang bernama Saladin atas Salahuddin Al-Ayyubi. Di sinilah sejarah 10,000 tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat dan juga Gunung Jerai, dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Khumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body manpower, 10,000 bersama keris besi material, kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Khumairi yang mengislamkan Raja Praung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, tanah Melayu menghantar dua sumbangan, satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Aku semangat, hampa lena. Maklum, okey, maklum? Can you follow me? Or you want me to follow you? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni 1187 ni nak bagi tahu bahawa sebab tu bila berlaku apa-apa di Baitul Maqdis tu, setiap inci tanah orang tanah Gaza dicemari, dicalari, dibom, orang Melayu kena rasa. Pam Zionis tembak Palestin, kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita, tanah Melayu, tanah Palestin dipijak oleh orang kita. Dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187 sebelum Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan Daulah Turki Uthmaniyah. Sebab tu sejarah ni, Palestin tu sejarah kita, bukan sejarah mereka. Sentimen kita, sebab ada ayat tangan, darah sumbangan kita. 2 Oktober, tragedi Oktober. 2 Oktober kita menang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi, ketika Inggeris datang, berlakunya deklarasi Balfour. Yang ni yang peristiwa sadis dan sedih. Siapa yang follow rakaman saya tentang Daulah Turki Uthmaniyah mungkin dia faham. Inggris dan Yahudi bergabung, Rom dengan Yahudi bergabung, attacking Arab, attacking Turki, attacking Arab. Arab jatuh, Turki jatuh. Akhirnya Palestin menjadi tanah gadaian dan pajakan, tergadai tanah. Sepanjang Daulah Turki Uthmaniyah daripada Umayyah sampai ke Turki tuan-tuan, 1 inci bumi Palestin pun haram untuk orang Palestin, orang Zionis Yahudi masuk. Tapi ketika Arab, mudah sangat dibeli jiwanya oleh Inggris, termakan hasutan, sehingga berlakunya revolusi Arab, perang saudara. Arab lawan dengan Turki, Islam sama Islam, Yahudi tepuk tangan belakang, jatuh dua-dua ranap. Maka Hijaz bertukar tangan menjadi bangsa Sa'ud yang ada darah Yahudi. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Kesannya Palestin menjadi gadaian. Hampa tak jaga Sultan Abdul Hamid, hampa tak jaga Daulah Uthmaniyah. Itulah pembela Al-Quds. Selama ratusan tahun tanah Palestin tak pernah dicalari walau seinci. Jatuh Daulah Uthmaniyah 1917 tuan-tuan. Jatuh Turki, jatuh Arab. Pengkhianatan, api dalam sekam, benda dalam. Sama macam Portugis, sama macam Malaka. Orang dalam. Simi dan bismillah, kita pun kadang-kadang kena transfer, kena buang kerja. Sebab orang dalam je kadang-kadang tu dia mewarisi keyahudian ni. Perangai keirihatian, kedengkian, keyahudian. Tak boleh tengok orang senang, dia susah bila tengok orang senang, dia senang bila tengok kawan dia susah. Ini penyakit Yahudi. Simi dan bismillah. Akhirnya tuan-tuan, apa berlaku? Tragedi Oktober sangat ditakuti. Dalam rekod Simi dan bismillah,
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, telah berlaku beberapa peristiwa. Yahudi pernah jatuh kalah pada 5 siri peperangan semua Oktober. 2 Oktober yang ni 1787 kalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi ini tentera salib. Okey, masuk zaman kita ni ketika Yahudi ambil alih 1917 ni, sebenarnya Palestin dapat dekat Inggeris. Berlaku perang dunia kedua, Palestin dapat dekat Inggeris. Inggris yang bagi tanah Palestin kepada Yahudi. Akhirnya tuan-tuan, ketika itulah Yahudi masuk. Peristiwa Nakbah 15 Mei 1948. Masuk bermula dengan 60,000 kan. Tak sampai setahun 7 bulan 800,000 penduduk Palestin, penduduk Zionis Yahudi menjarah bumi Palestin. Dalam tempoh 7 bulan 800,000, hampir sejuta. Dan populasi Yahudi hari ini di Palestin adalah 7.5 juta, dan populasi rakyat Yahudi seluruh dunia hanya sekitar 14.8 juta. Satu dunia hanya tak sampai 15 juta. Kita 7.8 bilion. Islam di Malaysia saja 33 juta. Tolak budak-budak, tolak orang tua, ambil anak muda ni separuh. Hantar separuh tanah Melayu je, ranap dah Yahudi tu. Hantar bertam sajalah kira. Tu dia nak abang tu. Hantar rakyat bertam sudahlah lawan Palestin Yahudi tu. Menang dah. Tapi pasal apa bertahun-tahun kita hanya duk baca kunut nazilah tu kita ni. Baca kunut nazilah nak berani, nak lawan tak berani. Duk ganyang Israel, ganyang hancur. Hak tu lah berani pun. Cuba jumpa Yahudi depan mata tengok. Balik awal. Kenapa 15 juta perlu, kenapa 7.8 bilion perlu tunduk pada 15 juta? Ini boleh buat thumbnail ni, thumbnail. Kenapa 8 bilion, 7 bilion? Ambil separuh lah, tolak separuh, tinggal 3 bilion. 3 bilion takut pada 15 juta ni pasal apa? Di mana tuan-tuan Allah angkat keberkatan kat kita ni? Sebab apa? Sebab bergaduh kan? Sebab berpecah, berbalah, bermusuh, habis Allah angkat longgarnya jiwa kita, tak bersatu, habis. Sebab tu Zionis berani. Bangsa Melayu adalah bangsa yang takkan berani mengalahkan kita. Mereka bangsa yang suka berpecah, mereka suka berbalah. Politik mereka berpecah. Macam mana nak lawan kita? Tu kata orang Yahudi. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. 6 Oktober 1948. Kekalahan pertama. Kekalahan kedua 6 Oktober 1956. Kekalahan kedua 19 Oktober 67 hingga 70. Kekalahan paling akhir 6 Oktober 1973, kekalahan Yahudi kepada tentera Islam. Selepas 6 Oktober 1973 sehingga 6 Oktober 7 Oktober 2023, berapa tahun? 50 tahun kan? 50 tahun Yahudi sana. 50 tahun kot kan kita nak kalah kot. Layan lu, layan game lu. Brigade Al-Qassam yang direkrut oleh Hamas lebih kurang 23 ribu tuan-tuan, sehingga mencapai 30 ribu lah, 23 hingga 30 ribu tentera dia. Brigade Al-Qassam saja tuan-tuan, dia tak masuk brigade yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, kita pun tengok baru ni, tanpa MiG-29, tanpa Su-30mm. Saya sebut tuan-tuan tahu kan? Tahu apa dia? Sukhoi. Tanpa F-18 Hornet. Tanpa apa lagi? Su-35mm Russian Knight Hawk. Tanpa jet fighter dengan hanya menggunakan apa? Paragliding, patuhat parachut tu. Ya Allah. Tiba-tiba 300 komando utama Yahudi Zionis ranap hanya satu malam. 6 Oktober hari Jumaat. Hamas tidak menggunakan Jumaat sebab kita ambil kata Jumaat ni hari yang kita kata dimakruhkan berperang lah.
Sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi rasa selesa sebab 6 Oktober Jumaat. Dan mereka takut pada tarikh 6 Oktober sebab peperangan sebelum ni semua 6 Oktober. Punya cerdiknya Allah ilhamkan doa, mungkin adalah doa-doa kunut nazilah yang kita dah baca bertahun-tahun, Allah makbulkan tahun ni. 7 Oktober jatuh pada hari Sabat, hari Sabt. Yaumul Sabt adalah hari kemuliaan orang Yahudi, hari semayang, hari Tuhan lah kira. Kita hari Jumaat kan, mereka hari Sabtu. Kalau Kristian, hari Ahad, hari kebesaran dia. Mana-mana dalam kitab Old Testament, apa-apa peristiwa yang berlaku, termasuk peristiwa Konstantinopel 29 Mei tu berlaku pada gerhana bulan. Orang Kristian kalau perang pada gerhana bulan, kalah, confirm kalah. Itu pegangan mereka, kitab dalam mitos mereka, sebab mental down. Orang Yahudi pula kalau berlaku pada hari Sabtu, mereka tidak akan ada kekuatan. Itu hari kemuliaan, hari semayang. Tapi cerdiknya Hamas menggunakan tidak pada 6 Oktober. Mereka ingat, tak ada apa kot. Kot, tak ada kot. Duk main tak ada kot. Masuk hari Jumaat, masuk hari Sabtu, 7 Oktober. Mereka ingat, mereka lupa. Lepas 6 tu 7. Dan 7 tu adalah hari kelemahan Yahudi. Akhirnya attacking berlaku tanpa jet fighter. Dan antara benda yang awal dibuat oleh tentera Brigade Al-Qassam adalah memutuskan sistem denavigasi dan telekomunikasi dan radar kawalan yang boleh mendetek. Hui tuan-tuan, sedahsyat-dahsyat teknologi Zionis Israel pemegang polis dunia, dahsyat lagi Hamas yang manual, boleh kunci dan boleh off data, boleh memutuskan. Macam mana boleh tak boleh detect? Padahal sebelah je, kalau mai daripada Malaysia kotlah logik, jauh kan. Ni sebelah tebing ya tuan-tuan, sebelah, kampung sebelah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan bila berlaku 7 Oktober memang luluh luntuh ranak. Persoalannya tuan-tuan, apa kaitan dengan hadis Al-Fitan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 1948 adalah tarikh masuk Palestin Zionis. Mengikut kitab lama, yang ni saya pernah bahaskan dari sebelum ni. Pandangan pertama Yahudi, mereka hanya kuat, kerajaan Yahudi ni hanya mampu bertahan selepas masuk pada usia 76 tahun sahaja. Ini pandangan pertama. Bukan hadis, pandangan orang Yahudi, kitab mitos mereka. Termasuk mitos orang Kristian, tak boleh lawan pada malam gerhana bulan. Mental down, energy down. 76 tahun campur 48, kalau menggunakan tarikh Masihi dia akan sama dengan 2024. Hari ni tahun ni 2023. Jadinya tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, apa yang dipegang oleh Yahudi, mereka mengatakan bahawa kalau berlakunya sebarang kekalahan sebelum tahun 2024, maka itu menggambarkan bahawa mereka akan kalah. Tapi kalau boleh kontrol dalam tempoh sepanjang 76 tahun tu, tidak ada sebarang kekalahan besar, maka selepas 2024, kalaulah tak keluar oleh Imam Mahdi, maka mereka akan kata, kami akan conquer dunia buat selama-lamanya. Itu pandangan mitos. Kalau tak berlaku dalam tempoh 76 tahun sebelum 2024. Tapi takdir Allah tuan-tuan, tak cukup, tak dan 2024. Maka menggagalkan pandangan mereka bahawa something wrong somewhere. Maka kita tak akan mampu memegang tanah Palestin buat selama-lamanya. Muslimin dan muslimatullah. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh ambil daripada Sallallahu alaihi Muhammad, cerita Yahudi ni? Ancaman golongan Yahudi ni Allah sebut panjang dan banyak dalam beberapa ayat. Saya ringkaskan tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad dalam 8.5. Yahudi ni ringkasnya daripada mana? Tadi saya sebut anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub yang bernama Yahuza dari isteri pertama, anak keempat. Nabi Yakub kahwin 4. Daripada isteri 4 orang isteri melahirkan 12 orang anak. Yahuza daripada isteri keempat, anak keempat Nabi Yakub yang bernama Yahuza daripada isteri pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yahuza inilah melahirkan Yahudi yang follow Nabi Musa, lalah ingkar, mengakhirkan Zionis. Okay, itu ringkas. Pendustaan golongan Yahudi ni
Allah dah sebut dalam Quran. Ghairil maghdubi alaihim, itu ayat Yahudi. Ayat yang doa yang anak-anak kita dah baca tu, bukanlah jalan yang engkau murkai redai. Ayat doa Fatihah tu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita kafar tu ditujukan kepada orang Yahudi. Sebab Yahudi ni apa kesalahan dia? Membiarkan berhala disembah. Yahudi tahu orang Arab sembah berhala tu tak betul. Sebab Yahudi berbeza dengan Arab Quraisy. Yahudi berbeza dengan Kristian. Sebab Yahudi asalnya beriman dengan ajaran Hanif daripada Nabi Ibrahim. Maksud mereka kenal Allah itu, mereka tahu Nabi Muhammad itu betul. Mereka tahu kata Allah itu betul. Mereka tahu berbanding Kristian dengan Quraisy. Kalau hang dah tahu, kenapa hang biar? Itu ayat dia. Itu sebab tu ayat Allah marah. Yang kedua, Yahudi ganas dan Allah murka, ghairil maghdub. Maghdub ni ghadaba. Dalam bahasa apa? Gedebe. Allah sangat gedebe pada orang Yahudi ni. Yang kedua sebab cubaan membunuh dan ada yang membunuh, gergaji, tangkap nabi-nabi terdahulu. Dan mereka juga yang pernah cuba untuk memusnah dan merampas jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki ataupun Zinki, bangsa Quraisy zaman dinasti Ayyubiyah. Muslimin dan muslimat Allah, jahat tak jahat Yahudi ni? Tu antara orang yang Allah sangat murka. Yahudi ni tuan-tuan, ringkas cerita dia sallallahu alaihi Muhammad, dia ada 3 fasa. Fasa gemilang pada zaman Nabi Yaqub. Fasa gemilang pada zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Yaqub. Waktu ni Yahudi beriman, TikTok baiklah, subhanallah. Bagus punya Yahudi zaman tu. Zaman Nabi Sulaiman ni. Sehingga Nabi Sulaiman wafat, Daud Sulaiman wafat, habis ketika inilah bermula pengingkaran. Dia mula membuat onar sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan tuan-tuan jangan tak tahu, yang memula dan mencipta, mengkhianati sehingga lahirnya ajaran konten Kristian adalah pendeta Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat Allah, sehinggalah dia panggil fasa kesesatan Yahudi akhir zaman sampailah zaman Nabi Muhammad. Yahudi ni lagi teruk dan lagi sesat. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam, mungkin saya stop sampai kat sini untuk malam ni. Okey, Yahudi ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa Masjid Al-Aqsa ni yang berasal, yang bermaksud jauh. Kita azan dulu kan? Kita terlebih dah. Terlebih dah. Lupa nak azan. Macam mana? Kena saman tak? Tajuk dahsyat sangat hampir kali. Sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, okey ya. 8.45 boleh? 8.45. Boleh insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Yahudi ni bila dia nak sangat tanah Palestin ni, maka dia antara perjuangan Yahudi akhir zaman. Kita tutup tajuk dulu lah. Okey. Yang pertama dia buat apa? Satu, dia menganggap, tadi saya sebut dah awal tadi, bahawa musuhnya adalah semua bangsa, terutamanya bangsa Arab yang perlu disembelih. Jadi bila dia masuk ke Palestin, dia sembelih, dia cincang, sepak terajang, itu biasa. Sebab memang dia membina tanggapan dan dia membina kepercayaan dalam tanggapannya. Halal baginya darah umat Islam, mesti disembelih. Tak boleh bunuh cara biasa yang normal-normal, yang sweet-sweet, tak boleh. Dia kena sekejam yang boleh. Sebab pandangan dia memang bangsa Arab, bangsa yang mesti disembelih. Sebab permulaan Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, yang dikatakan akhir zaman nanti akan berlaku, Yahudi percaya bahawa akhir zaman nanti akan berlaku peristiwa. Dalam kitab Al-Fitan dikatakan Bidayah wa Nihayah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan fil fitan wal malahim, akan berlaku perang besar dunia. Okey. Kalau kita tolak Melayu ni tak tepi sangat daripada 4 bangsa tadi, tinggallah Rom, Islam, Yahudi.
Okey, agama Melayu tolak tepi Ustaz. Yahudi, Rom dan juga Islam. Tiga ini dia panggil Golden Triangle. Semua berebut untuk menduduki Palestin. Sebab apa? Sebab tadi Yahudi percaya itu tanah istana Dajjal. Dajjal takkan turun selagi mana bumi Nebuchadnezzar ataupun Bukhtansor tak musnah. Sebab tu mereka nak sangat Iraq mesti dihapuskan. Sebab bumi Iraq adalah bumi Babylon. Kepercayaan orang Yahudi, Dajjal takkan turun selagi tanah Babylon, Babi bila Harut. Selagi Babylon tak dimusnahkan tanah Iraq, maka Dajjal tak turun. Maka sebab itulah mereka provok W. Bush untuk menghentam Saddam Hussein mesti dibunuh sebab pemimpin Sunni terakhir. Akhirnya hari ini Iraq disyiahkan. Bila mana-mana negara Islam berjaya disyiahkan, sebenarnya itu maksudnya apa? Dah berjaya di Yahudi kan lah. Sebab Syiah tu Yahudi, klon Yahudi. Mana-mana kerajaan yang berjaya diwahabikan, kejayaan Yahudi. Mana-mana kerajaan yang berjaya disyiahkan, berjayanya adalah Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Agama perlu diruntuhkan dengan agama. Maka sebab itulah tuan-tuan yang kita tengok pada tadi, ini semua gerakan-gerakan dan sub-sub agama, ISIS, liberal, Turkiya, Al-Fatah, ini gerakan agama juga di bumi Turki. Semua ni tuan-tuan adalah poin dia, ayahnya adalah Yahudi. Kenapa dicipta sub-sub agama ni, agama-agama klon ni? Depa ni lah disebut sebagai proksi. Yahudi duduk saja bagi arahan. Yang lawan Islam adalah geng-geng ni. Yang bunuh umat Islam, geng-geng ni. Yang sembelih umat Islam, geng-geng ni. Jadi Yahudi tengok saja polis dunia kan bagi arahan. Panglima. Yang buat kerja orang Islam, membunuh sesama Islam. Yang menang, yang untung Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan-tuan, akhir sekali, ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya dua perang besar. Dalam kitab Al-Fitan dikatakan bahawa hadis-hadis Huzaifah Al-Yamani, perang akhir zaman ni dia ada dua episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So ada dua fasa. Okey, fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Okey, Armageddon ni kat mana tuan-tuan? Ada dah kat sini. Kalau saya boleh kongsi sikit sebagai mukadimah dia. Armageddon. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kalau boleh kita tengok sikit, saya tunjuk kat tuan-tuan. Armageddon ni dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Armageddon, iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin. Dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai perang akhir zaman. Ini yang dikatakan perang akhir zaman yang akan berlaku di mana tuan-tuan? Di Armageddon. Armageddon ataupun Malgideon. Dalam hadis disebut Malgideon. Okey, di sini yang dikatakan tuan-tuan berlakunya lembah Armageddon. Armageddon ni, siapa yang berjaya menguasai lembah ini, dia akan menguasai dunia. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin, sebab dalam Palestin ada lembah yang dinamakan Armageddon. Siapa yang menguasai lembah Armageddon ini, maka dia akan menguasai dunia. Sebab tu dia nak sangat sehingga hari ini, maka Palestin masih berada dalam kekuasaan mereka. Sebab mereka percaya siapa yang menguasai Armageddon ini, maka dia akan menguasai dunia. Okey, ini dia katakan gunung atau bukit Majedo, lembah di wilayah Palestin. Di sinilah yang dikatakan tuan-tuan peperangan terbesar pertama akan berlaku, di mana Yahudi akan dimusnahkan oleh siapa? Ultimate Salvation of the Universe ataupun penyelamat dunia, Al-Imamul Mahdi. Maka hanya dia yang berjaya memimpin surah Al-Isra ayat yang keempat, yang kelima, wa qadaina ila bani Israel. Akan datang seorang lelaki yang
tak pernah dikalahkan dan mempunyai 3 batalion. Regimen pertama, regimen kedua, regimen ketiga. Batalion pertama, batalion kedua, batalion ketiga yang tak pernah dikalahkan. Sebahagian disebut batalion kedua adalah Brigade Al-Qassam. Dan mereka ni tuan-tuan adalah yang akan membantu Al-Mahdi untuk mengalahkan Israel. Jadi bila Brigade Al-Qassam sekarang dah kita panggil pra perang, sebelum Imam Mahdi bos keluar, maka ketakutan yang berlaku oleh Israel apabila takkan akan berlaku kot, sebab ahli kitab Yahudi percaya kami akan dikalahkan oleh Imam Mahdi yang di belakangnya Brigade Al-Qassam. Tiba-tiba Brigade Al-Qassam mai dulu, Imam Mahdi tak keluar lagi. Takkan nak kalah awal. Maka ketakutan Israel bertambah bila belakang yang frontliner utama yang menghancurkan tebing barat, tebing Gaza tu adalah Brigade Al-Qassam yang merupakan dipercayai oleh orang Yahudi bahawa mereka ni is one of the frontliners di bawah Imam Mahdi, regimen batalion kedua, Panji Hitam kedua. Muslimin dan muslimat. Maka dalam kitab riwayat akhir zaman mengatakan bahawa di situ akan berlakunya peperangan terbesar Islam dengan Yahudi for the last. Ni belum Dajjal lagi tau. Yahudi ada 2 ni. Yahudi zaman Dajjal tu cerita lain. Tu 70,000 tu yang di Isfahan. Yang tu lain-lain. Yang tu zaman Nabi Isa. Ni zaman Imam Mahdi ni. So, semua Yahudi Zionis akan dimusnahkan dan Baitul Maqdis akan dimenang buat kali ketiga pada zaman Imam Mahdi. Sekarang masih kalah. Tiba-tiba Al-Qassam masuk dulu. Maka kekalahan itu adalah satu tamparan yang sangat berat dan dahsyat untuk Israel. Sebab mereka kata, mereka cuba menafikan hadis akhir zaman, tapi benda tu dah, signal tu dah berlaku dah. Bau-bau Imam Mahdi tu dah mai dah. Bau macam tu lah. Bismillah bismillah. Maka sebab itulah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, sebelum 2024 Yahudi Zionis mesti menakluki sepenuhnya. Dan dia akan dikatakan ada satu kempen, dia panggil kempen Go for Green, Save the Warqat Tree, yang telah ditanam. Kempen ni 240,000 240 juta pokok warqat yang ditanam, yang disahkan oleh Jewish National Fund. 222 juta 7,590 penduduk Palestin akan menikmati yang akan menikmati manfaat pokok warqat. Sebab kepercayaan orang Yahudi, la hajar, la syajar, wala dabbah. Nabi sebut tidak akan ada satu makhluk pun yang akan tidak bagi tahu kepada Nabi dan kepada Imam Mahdi bahawa di belakang ini Yahudi. Semua makhluk akan berbicara ketika itu. Yahudi, belakang ni Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Zionis. Semua pokok dan makhluk akan bagi tahu Imam Mahdi, kecuali illal gharqad. Maka kempen diadakan oleh Zionis hari ini untuk menanam kempen Go for Green, 240 juta ditanam dengan harapan 7.7,590 orang penduduk Zionis di Yahudi sekarang akan menikmati seorang akan dilindungi oleh 29 pokok. Kalau 240 juta ditanam, purata seorang akan dilindungi oleh gharqad adalah 29 pokok, dengan harapan bila keluarnya Imam Mahdi, pokok gharqad akan lindung seorang. 29 lindung seorang, 29 lindung seorang. Itu percubaan mereka untuk menafikan hadis akhir zaman. Tapi tuan-tuan, Allah kata apa? Memang gharqad tak akan bagi tahu, tapi makhluk lain akan bagi tahu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka nak bagi tahu bahawa kesimpulan dia, maka perang Islam dengan Yahudi akhir zaman yang the real war, the final and real, akan berlaku pada Imam Mahdi, yang di belakangnya adalah Brigade Al-Qassam. Dan Brigade Al-Qassam itulah yang telah menyerang, memenangkan tragedi 7 Oktober sebagai tanda awal, isyarat awal, signal awal bahawa kamilah akan main serang sekali lagi. Ini baru raktai, ini baru rehearsal tau. Hak sungguh-sungguh nanti bersama Imam Mahdi nanti. Tu pun hampa dah gelabah dah. #Israel Cua. Belum keluar Imam Mahdi ni. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita doakan agar seluruh frontliners 22,000 ataupun 30,000 Brigade Al-Qassam bersama Hamas akan diberikan petunjuk jalan, diangkat kemuliaan, diberikan diberanikan lagi
keimanan dan kemantapan, dan digunakan kekuatan dan kejeniusan dan mind mapping strategic plan dalam merempuh dan menempuh kecanggihan teknologi navigasi dan telekomunikasi tercanggih dunia yang dipegang oleh Yahudi. Wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Bila Allah kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hang canggih macam mana pun, secanggih-canggih teknologi manusia di dunia takkan mampu menandingi dan mengatasi kecanggihan teknologi Allah di hari akhirat. Aku qaula hada, mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kekuatan insya-Allah. Tajuk ni saya akan sambung di Masjid Sembilang pada 22 Oktober. Kukulah siapa yang berminat nak follow sambungan dia. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita kekuatan untuk terus menyokong mana-mana kebenaran sehinggalah Islam akan tertegak di puncak menara yang tertinggi. Aku qaula hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum